Sayyidina Ammar biasa pernah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas satu perkara. Ketika itu dalam riwayat yang lain dia pergi dengan Sayyidina Umar dengan beberapa sahabat yang lain. Falam fa'ajdabtu. Ammar bin Yasir ketika itu tidur malam, dia mimpi keluar air mani. Ketika itu yang setakat mereka belajar ketika itu dengan Rasulullah, Nabi mengatakan apa dia? Iaitu yang disebut Rasulullah bahawa air dan tanah itu adalah penyuci. Jadi kalau tak ada air, maka gunakan tanah. Itu setakat itu saja masa itu mereka belajar. Bila dia junub, ketika itu dia Allah, macam mana ni? Kan? Jadi dia teringat Nabi ajar begitu. Maka dia berijtihad ketika itu, maka dia buat bagaimana? Manakala Sayyidina Umar ketika itu pula bila tidak ada air, maka Sayyidina Umar dia tidak semayang. Dia berijtihad dengan aku tak suci nak semayang, dan dia tak semayang. Dia tak semayang lah sebab apa? Tak suci. Ammar bin Yasir ijtihad dia buat apa? Falam ajidil ma', aku tak jumpa air. Fatamarragtu fi sa'id. Apa makna tamarragtu? Berguling-guling. Dia buka pakaian dia berguling dekat tanah. Sebab dia tahu kalau mandi seluruh badan nak kena air. Jadi kalau tanah dia buat sama lah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah kita menyambung pengajian kita yang sebelum ini, yaitu pada kitab saya hadis yang ke-117 An Ammar ibn Yasir. Zaifah dengan Ali itu pada makna yang sama. Hadis yang kita berhenti itu dalam kitab antum, dia dalam satu nombor, betul dia makna yang sama atau boleh baca terjemahan. Kita masuk terus kepada An Ammar ibn Yasir. Terlebih dahulu mohon maaf kelewatan Antum Imam Puan saya terpaksa ikut Johan Steel. Kita bila pengajian dapat dilakukan, datang rasa syukur, bersihkan hati daripada hasad ataupun daripada suuzon. Kalau tak, tertulah hidup kita nanti. Jadi sangka baik dan bersyukurlah nikmat majlis ilmu yang lebih baik daripada 1000 rakaat salat dan 100 rakaat salat dalam hadis yang sahih. Maka kita baca pada hadis yang ke-117, kita masih dalam bab at-tayammum. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ma qala, daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ma qala. InsyaAllah kita dapat satu hadis pun cukup malam ni, ambil barakah insyaAllah. Kita dengar azan dulu, lepas kita ambil kepada satu hadis insyaAllah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Hadhihi da'watu tammatu wassalatu qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wasyarfa wal darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbi ighfirli wa ighfirli, Rabbi ighfirli wa ighfirli, Rabbi ighfirli wa ighfirli. Dalam hadis yang walaupun dhaif, tapi kita membaca Rabbi ighfirli selepas azan, Rabbi ighfirli wal walidayya 3 kali, walaupun hadis itu lemah, boleh untuk fadilat amal, mendoakan ibu ayah kita. Dan jawab azan itu sangat penting dalam kitab kita ini. Sesiapa yang menjawab, akan sampai hadis kita nanti, siapa yang menjawab azan itu wajabat lahu syafaati, kata Rasulullah, wajib bagi dia syafaat. Jadi bila habis azan, jawab azan. Nampak firman Nabi Muhammad ni, Allah sudah sungguh masuk syurga. Jadi biar kita ni jadi cerdik supaya kita ni mudah masuk syurga. InsyaAllah. Maka daripada Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu ma qala, daripada Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir? Ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita baru jumpa hadis dia, nama dia, jadi kita kenal dia sikit. Dia antara yang awal masuk Islam. Ammar bin Yasir asal sebagai hamba, orang yang du'afa, miskin. Dan bila dia masuk Islam,
maka dia itu ditangkap seluruh keluarganya dan dipaksa untuk masuk ke dalam keluar daripada agama Islam. Dia dibunuh ibu dia. Mereka tak mau keluar daripada agama Islam, maka dibunuh ayah dia, kemudian dibunuh ibunya. Sebagai riwayat dengan memasukkan ombak daripada atas ke bawah silam ataupun daripada bawah ke atas ibunya yang bernama Sumayyah Asy-Syahidah. Manakala Ammar ketika itu dalam keadaan takut dan akhirnya dia melafazkan kata keluar daripada Islam, tapi hatinya tetap tenang dengan Islam, maka Nabi kata dia tidak kufur ketika itu kerana dia dipaksa. Ammar bin Yasir, Masya Allah, Tabarakallah, mengikuti semua perangnya Nabi. Nabi gelar dia Tayyibun Mutayyibun. Pernah sekali Ammar bin Yasir datang ke rumah Rasulullah SAW nak ziarah Nabi. Maka ketika itu Sayyidina Ali di depan pintunya Rasulullah, maka dia minta izin nak jumpa Rasulullah. Maka Sayyidina Ali beritahu pada Rasulullah, Ammar bin Yasir datang berjumpa. Ketika itulah Ammar masuk ke dalam rumah Rasulullah. Bila Rasulullah pandang dia, ahlan wa sahlan bil tayyibil mutayyib. Ahlan wa sahlan kepada orang yang baik dan orang yang membuat baik pada orang lain. Sebab Ammar bin Yasir walaupun dia miskin, tapi dia sangat-sangat membantu orang-orang sekeliling. Kalau dia tidak ada harta, maka dibantu dengan tenaga dan kudrat dia. Maka Nabi mengatakan tayyibul mutayyib. Allahu Akbar. Ammar ini, yang mana beliau ni orang yang Masya Allah, sahabat Nabi yang cukup rapat dengan Nabi, yang kuat berkhidmat. Bahkan seluruh peperangan Nabi SAW dia ikuti. Sehingga wafat Rasulullah, dia terus berjuang bersama Sayyidina Abu Bakar dan telinga dia hilang putus ketika mana perang Yamamah. Perang Yamamah ni perang yang berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq perang di satu tempat Yamamah, yang mana tempat tu dikuasai oleh Musailamatul Kadzdzab. Masa tu seorang yang mendakwa dirinya Nabi. Yang paling kuat, paling masyhur, dia bukan perempuan, dia lelaki, Musailamah Al-Kadzdzab. Maka dia ada tentera dia. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar berperang dengan puak-puak yang murtad. Kerana dia mendakwa, dia mendatangkan satu hadis, dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad telah mengungsikan urusannya dengan aku. Maka ramailah yang tunduk kerana Musailamah Kadzdzab ini Allah jadikan fitnah, ujian untuk umat Islam dengan ada perkara-perkara yang luar biasa dilakukan yang hakikatnya di sisi Islam yang dipanggil ihana, kehinaan Allah kepada dia, dan istidraj kepada dia. Maka ketika itu berperang besar Yamamah, Sayyidina Ammar bin Yasir telinga dia hilang, putus telinga. Sebagai riwayat kata satu telinga, katanya dua-dua telinga, kerana dia mengelak pedang tapi tak mengelak habis, dia telinga putus. Ini Ammar bin Yasir. Tapi dia terus hidup sampai umur dia 70 lebih, iaitu ketika itu dia terus bersama dengan zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Maka dia meninggal pada zaman, iaitu zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika mana Sayyidina Ali berperang, iaitu perang Siffin. Syahid. Perang Siffin, ketika itu ada orang panggil fitnah yang berlaku di kalangan sahabat, maka berlakulah peperangan di antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Dan ketika itu Ammar bin Yasir di pihaknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka ketika itu syahid. Dan Nabi telah beritahu di zaman Nabi SAW, yang disebut oleh Imam Bukhari, ketika mana Ammar bin Yasir membina masjid ketika itu. Ini dalam satu riwayat Ikrimah, seorang tabi'i. Maka ketika itu meriwayatkan bahawa Abdullah ibn Abbas ketika itu memerintahkan. Abdullah ibn Abbas ketika itu masih hidup. Maka Abdullah ibn Abbas, bila Ikrimah datang nak mengaji dengan Abdullah ibn Abbas, maka Abdullah ibn Abbas kata, cari Aba Sa'id Al-Khudri, aku nak kau pergi mengaji dengan dia hari ini. Maka disuruh Ikrimah dan juga seorang anaknya Abdullah ibn Abbas, nama dia Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Ali anak Abdullah bin Abbas dengan Ikrimah tabi'in, tak sempat jumpa Rasulullah, jumpa sahabat, pergi mengaji dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Masa dia pergi jumpa Abu Sa'id Al-Khudri,
Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri sedang di kebun dia berbuat pekerjaan dia. Setengah riwayat ketika itu dia sedang membina sesuatu. Bila nampak dan mereka menyatakan hasrat, terus Abu Sa'id Al-Khudri dia ambil kain dia. Dia ambil kain dia. Ni nak duduk. Fahtar. Maknanya dia sebut begini, dia duduk begini, dia pun duduk ke bawah, kemudian dia angkat kain dia ni, dia duduk begini. Dan dia dapatkan, ni ikhtibar, diikat, maka dia pun duduk dalam keadaan air bagi dia. Nak menyampaikan hadis. Apa hadis yang dibawa dari Abi Sa'id Al-Khudri? Abi Sa'id Al-Khudri kata, aku nak cerita pada kau. Sebelum tu Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa Abdullah bin Abbas orang yang alim, yang afdal. Kenapa kau datang pada aku? Ini tawaduknya Abdullah bin Abbas. Kerana itu kita bapak-bapak walaupun kita alim, digalakkan di situ para ulama kata hantar pada ulama-ulama yang lain. Lebih-lebih anak tunggu. Sebab anak tunggu ni kalau mengaji dengan bapak dia susah sikit. Dia mandul, dia tak beri perhatian. Hantar pada. Macam saya dulu sekolah rendah, sekolah mak saya di Masjid Tanah Melaka. Nakal. Lepas tu rasa besar kepala, mak guru bahasa Inggeris. Lalu kali mak saya hantar saya kat Tangga Batu. Tangga Batu ni satu tempat di Melaka lah. Sekolah kerendah di Perkesan Tangga Batu. Masa dekat Masjid Tanah out, peksa teruk semua. Hantar Tangga Batu, memang Tangga Batu semua. Saya dapat A semua. UPSR saya ada 1 B, 3A 1 B. B tu bahasa Melayu. Sampai cikgu bahasa Inggeris kata saya ni anak orang putih. Bahasa Melayu B, bahasa Inggeris A. Dia tak tahu mak saya teacher, guru bahasa Inggeris. Jadi memang benarlah para ulama kata. Jadi Abdullah bin Abbas suruh pergi. Dia jumpa Sa'id Al-Khudri, dia duduk. Aku nak menyampaikan kepada kamu satu hadis Nabi SAW. Ketika itu aku bersama Ammar bin Yasir tengah bina masjid Nabi. Dan ketika itu aku mengangkat labina. Maka aku dan sahabat-sahabat lain angkat satu-satu labina. Satu labina, satu-satulah angkat. Manakala Ammar bin Yasir angkat 2 labina. Maknanya dia angkat sekali banyak. Ketika itu Rasulullah SAW nampak. Rasulullah pergi pada Ammar bin Yasir, kata Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian Nabi tiup dekat badan dia, buang habuk-habuk yang dia ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu Rasulullah kata, waiha Ammar. Masa itu Rasulullah agak sedih dengan wajah yang rahmah. Nabi kata, waiha Ammar. Waiha ni, waw ya ha ni, dia satu kalimah Arab yang digunakan untuk kalimatul rahmah. Orang panggil kalimatul rahmah indal huzn, iaitu maknanya kalau kita bahasa Melayu ni, orang bila tengok kata alahailah mana, macam itulah maknanya kalimah tu macam rahmah, macam kesian. Nabi masa tu Allah buka pengakhiran umur Ammar macam mana. Maka Nabi SAW sebut taqtuluka, bila Nabi kata waiha Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, engkau nanti akan syahid membunuh kau puak-puak pelanggar, iaitu puak-puak khawarij. Puak-puak khawarij ni satu sifat dia, iaitu dia mentakfirkan orang-orang Islam. Jadi di sini ambil faedah, perjuangkan. Kalau siapa yang nak perjuang Islam tapi tinggalkan takfir, itu sifat orang khawarij. Kita tak ada hak nak mengkufurkan orang, cuma kita beritahu begini-begini. Mana benda yang kurang kita perbetulkan, yang silap. Sebab itu sifat puak-puak khawarij. Sebab puak-puak khawarij juga naik dengan sebab politik. Hati-hati. Ni saya kena beritahu, saya mu'allim. Saya ni lebih macam Pak Long, saya mu'allim Haji Abdul Wahid. Semua dia badal. Sebab kita mengajar. Nah, baik. Nabi kata, waiha Ammar, kesian Ammar, alahai Ammar. Dia dibunuh oleh puak-puak perampok. Ketika Ammar bin Yasir dengar ketika itu, a'udzu billahi minal fitnah. Aku berlindung dengan Allah dijauhkan daripada fitnah. Memang benar-benar berlaku pada zaman itu,
fitnah yang dibawa oleh puak-puak munafikin sehingga bertembung di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, dan mereka itu semuanya sahabat Nabi, jangan berkata selain yang baik kepada mereka. Tapi ketika itu Ammar bin Yasir yang dia bersama dengan Sayyidina Ali berlawan, dan puak-puak ketika itu dipanggil, yang dimasukkan Rasulullah Bariyah, iaitu buruh. Tahu buruh? Iaitu yang menderhakai pimpinan. Ketika itu khalifahnya Sayyidina Ali. Maka mereka tu menolak pimpinan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Benda ni tak boleh qiyas zaman kita. Boleh tak boleh qiyas. Jangan ambil mudah nak qiyas. Kita ni sikit-sikit qiyas sahabat. Kita tak serupa sahabat. Lepas tu kita pimpinan dipilih oleh rakyat. Rakyat ni macam-macam. Macam-macam rakyat ni lah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu, ada yang ikut isu, ada yang begitu. Lepas tu dia pilih pemimpin. Di zamannya khalifah yang memilih pemimpin tu ahlu syura, iaitu orang-orang ulama-ulama yang berkelayakan nak memilih siapa pemimpin. Itu pun berlaku perbelahan. Nampak tak? Bayangkan yang ini. Tu yang sekejap gini, sekejap gini, kejap biru, kejap ungu, kejap hijau, kejap kelabu TNJ, kejap macam-macam. Jadi jangan nak qiyas belaka dengan sahabat. Kalau ada yang macam sahabat sekarang ni, aku dulu. Jadi kita dasar memilih, berujuk kita para ulama memilih zaman kita ni lebih kepada memilih yang paling kurang mudarat dia daripada mafsadah. Itu sajalah yang boleh saya beri pesan pada antum semua. Itu. Maka ketika itulah Sayyidina Ammar bin Yasir dibunuh, dan ini adalah yang diberitahu oleh Rasulullah. Nabi telah tahu, bukan Nabi mengetahui yang gaib, hanya Allah, tapi Nabi dibukakan Allah beberapa perkara. Kerana Nabi sendiri pernah tegur sahabat ketika mana Nabi SAW masuk di dalam bilik Rabi'ah, iaitu seorang sahabiyah yang berkahwin dengan suami dia, dijemput oleh Rabi'ah dan suami dia ke rumah mereka. Ketika itu mereka perempuan-perempuan mengetuk gendang untuk Rasulullah dan berqasidah. Yang ada sahih dalam Bukhari ada, maka disebutkan bahawa mereka berqasidah, Nabi dengan gembira, dengan suka. Kemudiannya ada kata-kata dalam qasidah itu disebut wa indana nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Qasidah itu bunyi, dan kami di sisi kami seorang nabi yang tahu apa yang akan berlaku besok. Nabi bila dengar tu dia kata berhenti. Yang ini jangan sebut yang lain kau baca. Maknanya qasidah boleh dibaca, tidak ada masalah, tapi jangan sampai kepada seperti mana puak-puak Nasara. Yang ada sekarang ni tak ada masalah, ya khair insya-Allah. Walaupun ada yang duk peli-peli hanun hanini, itu bukan selawat, itu qasidah. Ya hanana ya hanana, gembiranya kami dengan Rasulullah. Apa masalahnya? Jadi puak-puak sana tu dia maqam tinggi. Jadi biar dia dengan maqam dia. Kita ikut maqam Ahlussunnah wal Jamaah macam mana nak naik. Ikut puak-puak ni. Baik. Maka disebutkan ketika itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajati. Dia Sayyidina Ammar bin Yasir pernah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas satu perkara. Ketika itu dalam riwayat yang lain dia pergi dengan Sayyidina Umar dengan beberapa sahabat yang lain. Falam fa'ajdabtu. Ammar bin Yasir ketika itu tidur malam, dia mimpi keluar air mani. Ketika itu yang setakat mereka belajar ketika itu dengan Rasulullah, Nabi mengatakan apa dia? Iaitu yang disebut Rasulullah bahawa air dan tanah itu adalah penyuci. Jadi kalau tak ada air, maka gunakan tanah. Itu setakat itu saja masa itu mereka belajar. Bila dia junub, ketika itu dia Allah, macam mana ni? Kan? Jadi dia teringat Nabi ajar begitu. Maka dia berijtihad ketika itu, maka dia buat bagaimana? Manakala Sayyidina Umar ketika itu pula bila tidak ada air, maka Sayyidina Umar dia tidak semayang. Dia berijtihad dengan aku tak suci nak semayang, dan dia tak semayang. Dia tak semayang lah sebab apa? Tak suci. Ammar bin Yasir ijtihad dia buat apa? Falam ajidil ma', aku tak jumpa air. Fatamarraghtu fi sa'id. Apa makna tamarraghtu? Berguling-guling. Dia buka pakaian dia berguling dekat tanah. Sebab dia tahu kalau mandi seluruh badan nak kena air. Jadi kalau tanah dia buat sama lah.
fi sa'id kama tamarra guddabah, seperti mana bergulingnya binatang-binatang ternakan. Thumma ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tapi masya-Allah bila mereka balik, Ammar bin Yasir jumpa Rasulullah. Fadzakartu lahu dzalik, maka aku ceritakan pada dia tentang yang demikian perkara yang berlaku ke atasku. Faqala, maka berkatalah Ammar bin Yasir, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sebenarnya cukup bagi kau itu untuk, iaitu melakukan kepada, kata dia istilah maksudnya seolah-olah mengatakan pada dua tangan, iaitu menggerakkan kedua tangan kamu begini. Maka Nabi tunjuk macam mana? Summa daraba bi yadayhi al-ardha, maka Nabi pun tepuk tangan atas muka bumi, darbatan wahidah, satu pukulan saja. Thumma masaha shimal ala al-yamin, maka Nabi SAW menyapu kanan dan kiri. Shimal ala al-yamin, maknanya mulakan dengan kanan dulu. Tapi dalam hadis ni nak menunjukkan Nabi hanya pakai sampai sini saja, dia buat gitu. Kemudiannya tangan kanan gitu, kemudian dengan tangan yang sama dia sapu muka. Mana satu je. Boleh faham? Baik. Wa zahir kaffaihi wa wajhahu, dengan muka sekali, berserta dengan muka. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Lafaz li Muslim ini lah. Jadi kadang-kadang bila orang dengar begitu, itu pasal hadis ni kena sandar pada mazhab. Mengaji kitab ni Bulughul Maram kena bersandar pada mazhab muayyan, iaitu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Kalau melihat hadis ini, satu pukulan. Kita dalam mazhab Syafi'i ada 5 rukun dia. Naqlu turab, pindahkan tanah, iaitu dengan naqlu. Berapa kali? Naqlatain, 2 kali. Satu untuk muka, kemudiannya satu untuk tangan. Cukup? Betul? Satu untuk muka, sapu, kemudiannya ketuk satu tempat lagi untuk tangan sampai siku. Kalau tengok sini sampai sini saja. Kemudiannya tangan kanan yang tadi dah ada, tak payah tepuk dah, yang ada ni sebab kita tak kacau dia, maka dia buat kat sini. Ini dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis-hadis yang lain. Kita tak payah bahas bab khilaf. Memang khilaf bab tayammum cukup banyak. Maka kita ambil dalam mazhab kita. Kita orang awam ni kena ikut mazhab. Mari mana kita kena ikut mazhab ni? Ni saya nak sebut sikit. Mazhab ni apa? Kena faham untuk hadis ni malam ni. Mazhab ni apa? Kita datangkan qaulul ulama yang disebutkan makhtassa bihi al-mujtahidu min al-ahkam al-far'iyyah al-ijtihadiyyah al-mustafadati min al-adillah al-dhanniyah. Mazhab ni apa? Hukum-hukum furu', iaitu hukum-hukum cabang, bukan usul, bukan akidah, yang cabang, yang diijtihadkan kerana dia tidak ada dalil qat'i, yang hanya ada dalil zanni. Contohnya dalam bab hukum hakam. Maka wajibkah kita, mestikah kita orang awam mengikut? Maka ini kita kena rujuk para ulama. Antara rujukan para ulama yang dirujuk oleh 4, khususnya 4 mazhab yang utama, iaitu kalam daripada qaul Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Saya pergi Mesir sentiasa ziarah kuburnya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari menyebutkan bahawa, dengan kalam Imam Zakaria Al-Ansari, walaupun ada khilaf, wal asahhu annahu yalzam al-mutlaq 'amiyan aw ghayruhu ay yalzamahu fi ghairi al-aqidah at-taqlid al-mujtahid fil asah. Baik. Wajib kepada orang awam yang bukan mujtahid mesti dari pandangan yang paling asah, iaitu pandangan ulama, majoriti ulama yang paling asah. Asah ni yang paling dilihat paling kuat, mengatakan mesti orang-orang yang awam taklid kepada salah satu mujtahid. Dan beliau kata lagi, ini dalam kitab Ghayatul Usul fi Lubbil Usul. Ini ada satu kitab, Masya Allah, banyak kitab usul fiqh. Ini antara kitab yang dirujuk dalam bab pengeluaran hukum. Disebutkan wal asahu annahu yalzamul muqallid ittizam bi madhhabin muayyan, dan yang pandangan
majoriti ulama hasil fahaman mereka daripada Quran dan hadis mesti lahir di situ, mesti pada pandangan yang paling tepat orang-orang awam itu muqallid, mesti ikut mazhab yang tertentu. Baik, Malaysia contoh kita ambil, kalau Selangor dan Kuala Lumpur lebih kurang, mereka sebab dalam bab mengikut mazhab dia tertakluk kepada negara. Itu negara Malaysia dia tertakluk pada dua, ulul amri dan mufti. Okey, ulul amri pemimpin. Contoh pemimpin, dia dengan tegas mengatakan negara kita mazhabnya mesti mengikut mazhab Syafi'i. Tetapi di zaman kita ni kita tak tahu, wallahu alam, saya tak tahu Malaysia ni macam mana, saya tak pasti. Yang saya pasti diserahkan banyak kepada mufti. Maka akhirnya mufti-mufti setiap negeri, alhamdulillah setakat ni kita nampak majoritinya sama, kecuali beberapa negeri lah. Iaitu kalau Kuala Lumpur dan Selangor ni, mereka berpegang kepada qaul Imam Syafi'i yang muktamad. Walau macam mana pun, kalau ada sesuatu yang perlu kepada maslahah yang lebih baik atau keringanan, maka mereka taklid. Maka ketika itu kita kena ikut mufti. Kerana itu ada satu kaedah dalam usul, iaitu jika mufti membuat fatwa, terangkat semua khilaf mazhab. Maka tak payah cakap saya mazhab ni, saya no. Itu mazhab kau, mufti itu tadi. Kerana itu kena hati-hati dalam memilih mufti, melantik mufti. Sebab kalau silap, dia ada buat macam tu, terpaksalah rakyat dia tu ikut dia. Tapi kerana itulah banyaklah khilaf dalam bab ni. Ada sebahagian yang kata kalaulah disampai satu zaman ketika mana kejahilan berleluasa, hatta mufti-muftinya juga jadi pening kepala begitu, kejap gini, maka ketika itu carilah guru, orang panggil mursyid dan murabbi, dan ikutilah apa yang diajar, yang dipanggil syekhut tahkim, yang menghukumkan kita perjalanan kita supaya tersusun dan kita tak jadi kelakar kabur. Jadi begitu. Jadi kita umumnya bermazhab Syafi'i lah. Boleh. Jadi wajib atau tidak? Wajib atas ijtihad ulama-ulama pada pandangan yang paling asah, kata Imam Zakaria Al-Ansari. Ingat oleh depan ni kalau orang tanya, siapa yang cakap mazhab ni mesti Zakaria Al-Ansari. Dalam kitab apa? Ghayatul Usul fil Lubbil Usul. Masya-Allah, awak mengaji ke? Tak, nama tu je aku hafal. Baru ni aku ikut pengajian betul dulu, aku cakap, alright, okey lah tu. Cukup. Pegang aja. Dah, jangan pening-pening lah. Jangan ikut perempuan ni. Mana boleh. Kita kena ikut ni. Pening pada kesian masyarakat. Puak-puak ni asyik nak berlagu je dalam YouTube. Yang itu view naik. Itu pasal dia buat berlagu-lagu. Kalau setakat mengajar je, view-nya cerit aja. Yang paling kuat sekali, view-view puak-puak yang bertiktok dan sebagainya. Gitu. Apa lagi dia buat? Tak faham ke? Aku pun tak faham joget budak-budak sekarang. Baik. Kadang-kadang staff-staff dekat Speedmart tu, kalau dia orang tak ada customer ke apa, duduk melepak ke belakang, itu boleh dia buat. Ini saya mata saya. Dia buat masa tu lagu apa tu? Aku ada time. Saya hafal. Saya tak boleh. Kalau dengar je aku hafal terus. Tu pasal saya banyak duk pondok supaya yang aku dengar kitab. Kalau kat luar tu dengar ya. Dia kata aku ada time. Baby aku ada time. Kalau aku like. Kalau tak aku swipe. Dia buat gaya tu. Masa tu saya tengah beli, tiba-tiba keluar bunyi tu dekat lagu, dekat Speedmart tu. Ni kat Melaka. Speedmart tu bunyi. Tiba-tiba budak yang tengah duk susun tu, tiba-tiba dia ke belakang. Saya tak perasan lah, saya tengah pergi ke belakang, dia joget. Saya tak ingat. Joget itu saya tak ingat. Saya kata budak ni siapa pula. Dia tak perasan saya. Lepas dia dah habis tu, disusun dia depan saya. Minta maaf pakcik. Dia kata, dia ada cakap apa tak? Dia ada challenge dia kata. Ni challenge. Challenge apa? Ingatkan kau kena sangkut tengah buat-buat tu. Mana tahu jin Nestor untuk keluar. Setiba kau nampak dia terperanjat aku. Ingatkan dia nak kacau kita. Baik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, biyadaihi al-ardh darbatan wahidah thumma masha shimal. Hadis dan disebut muttafaqan alaih wal lafzu lil muslim
Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam Bukhari pula disebut wa daraba bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masa bihima wajhahu wa kaffaihi. Tetap makna dia membawa seolah-olah satu tepukan. Kita dalam mazhab Syafi'i, saya sebutkan terus, kita ambil terus daripada kita supaya maknanya nak beritahu ni akhir kita lah, bukan nak syarah pun, nak beritahu je. Yang manakah kalau syarah dia akan ambil masa yang panjang. Maka disebutkan bahawa ada 5 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 5 fardu tayammum. Disebutkan fardu tayammum 5. Pertama, pindahkan tanah daripada satu tempat ke muka. Mesti berdasarkan hadis-hadis ijtihad Imam Syafi'i, kalau seseorang tak ada air, dia nak sapu muka, mesti ada perpindahan. Kalau dia duduk aja dekat sini, dekat contohnya tengah ribut, debu kan banyak gerak kan, jadi dia berdiri aja penuh debu dekat muka, lepas tu disapu, tak sah. Dia kena pindah. Boleh, tapi dia kena berdiri, ulur tangan dia. Penuh tangan dia dekat tangan dia dengan debu sebab ribut tu. Lepas tu sapu muka. Boleh. Jadi ada perpindahan. Boleh faham tak? Tapi kalau ulur muka lepas tu terus sapu tak boleh. Itu naqlut turab. Itu yang pertama. Yang kedua niat. Kemudiannya yang ketiga sapu muka. Yang keempat sapu kedua tangan. Yang kelima tertib. Ini 5 rukun. Ini ingat, jangan sekali-kali otak kita kata Imam Syafi'i ini mandai-mandai. Mana dalil? Jangan kurang ajar macam tu. Ni Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Dalam 4 mazhab dia mujtahid mutlak. Dia faham Quran, faham hadis. Saya dah beritahu dulu kan, nak sampai mujtahid mutlak, paling kurang yang bawah sekali muhaddis, hafiz kena hafal 100,000 hadis ke atas dan pakar kepada al-tafsir dan al-Quran. Naik kemudiannya hakim, hujjah, kemudiannya hakim. Ini bila hakim dah hafal melebihi 300,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa pada Imam Syafi'i? Bila orang tanya pada dia, aku nak tanya pada kau, ada tak hadis sahih yang terlepas daripada Imam Syafi'i? Maka Imam Ahmad kata, sepanjang aku bersama beliau, maka aku dapat tidak ada satu hadis sahih pun yang terlepas daripada Imam Syafi'i. Kan itu Imam Syafi'i dia tawaduk. Dia kata, kalau jumpa hadis sahih dan pendapat aku berlawanan dengan hadis itu, maka ambillah hadis sahih, tinggalkan pandangan aku. Setengah puak bila dengar macam tu, tengok. Nak Imam Syafi'i pun kata tolak maknanya pandangan dia. Orang ni ta'assub. Bukan. Nah, Imam Syafi'i menunjukkan keyakinan. Boleh faham tak? Cuba pandang dari sudut lain. Itu pasal bila kita mengaji tidak bertalaqi, kita tak faham maksud Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bila cakap macam tu seolah-olah macam kita lah. Dia kata, Mat, saya tak apalah Mat, kereta awak tak payahlah, saya pakai kereta lain. Tak apa, kau carilah satu kampung ni, kalau ada kereta lain, pakai kereta tu, jangan pakai kereta aku. Apa maksud? Maksud dia apa? Maksud dia tunjuk yakin dia tak ada kereta lain, dia punya kereta je ada. Faham tak dia? Kalau kita bertalaki dari guru kepada guru, maka kita akan faham Imam Syafi'i nak beritahu yakinnya dia bahawa dia berpegang gitu. Walau macam mana pun, kita tidak ta'assub, boleh tidak? Tapi biar faham supaya tak jadi kurang ajar dengan para imam mazhab. Itu pasal dia orang kata pada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali sebut dalam kitabnya mengatakan apa? Ilmu aku dalam ilmu hadis adalah sedikit. Itu tawaduk daripada imam. Lepas tu dia kata itu pasal Imam Ghazali meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari atas dada dia. Maknanya tak habis belajar lagi dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beruntung dia meninggal menunjuk itu kasih dia pada Rasulullah. Dan Allah muliakan dia meninggal. Cuba pandang Rasulullah. Kenapa dia tak boleh pandang? Sebab dia tak diajar oleh guru kepada guru. Dia tak faham kenapa berlaku situasi itu. Dia hanya faham ikut otak dia tanpa guru. Dia faham sesat. Akhirnya dia jadi baik, jadi tak baik. Jadi kurang hajar kepada para ulama. Ini jadi masalah. Hati-hati lah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berkati kita. Lepas ni ikut mazhab. Kalau kita sekarang ni Fadil, sahabat saya Sahibus Sama, Fadil Usa'anat. Usa'anat pun baru tadi ada saya diziarahi oleh sahabat saya yang buat anak murid saya lah. Yang mana dia sekarang ni menguruskan turas Islami, iaitu
iaitu Al-Fadhil Ustaz Syukri Syah Jimin, dulu pernah berkhidmat di pondok, lepas tu mengaji Mesir lebih 10 tahun, lepas tu buat daurah baru ni. Jadi dia nak berkhidmat juga di pondok tapi tidak setiap hari lah. Jadi dia bercerita mereka menziarahi sahibus sama'ah. Jadi sangat-sangat mereka mufti meminta kalau ada orang-orang yang boleh masuk jabatan mufti, sebab tak ramai yang sekarang ni duk bahas permasalahan, ada 6 orang macam tu saja. Itu pun lebih kepada hadis, pengkhususan kepada usul tak banyak. Jadi alhamdulillah mereka insya-Allah akan membantu Sahih Muslim, mudah-mudahan selama ni atas mazhab yang betul, mazhab Imam Syafi'i. Lega bila dengar anak-anak murid kita tu yang akan membantu. Lega rasa. Kalau takut dia ambil pokok lain, ambil pula pokok yang bidah. Ini bidah. Ni tahlil bidah. Memang ada bid'ah tu, tapi dia bahas dengan cara yang betul oleh ahli sunnah wal jamaah. Tidak tafrid, tidak ifrat, tidak terlalu kurang, tidak berlebih-lebihan. Dia tengah-tengah, khairul umur awsatuha, supaya kita balik pada ajaran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup kita takat tu insya-Allah. Sebab masa kita pokoknya dapat hadis. Tadi tak tahu apa pasal yang jam tu. Siapa yang tahu? Daripada jalan kebun tak bergerak gitu. Daripada depan rumah saya itu dah jam. Saya pusing ikut Johan Setia. Johan Setia pula ada motor accident. Allah, jam lagi. Alhamdulillah sampai juga. Aku pun tak tahu macam mana dia sampai. Tapi memang sampai je. Dipecut dengan traffic light banyak tak sejangkang tak. Jadi alhamdulillah. Sebab apa tadi? Ada accidentnya. Siapa yang lalu situ? Pernah lalu situ? Kamu lalu situ tadi? Tu tak jalan. Turak jalan agaknya sebab siang tadi memang dia ada letak kon. Lepas tu jam start malam. Jadi khairlah insya-Allah. Doa-doa lah saya dapat jadi orang kampung ni. Dulu dah jadi orang kampung ni. Tapi terpaksa keluar sebab kalau buat rumah kan orang kata tu ustaz tu penunggang agama buat pondok rumah dia pula. Aku rasa nak cakik dia buat ni. Aku jadi juon aku cari dia. Korang ni asyik nak pecah buat dosa kering je. Kenal Tok Guru pun tidak, datang pondok pun tidak, mengaji dengan dia pun tidak. Apa hujah yang kau boleh kata dia macam-macam? Itu mati boleh su'ul khatimah tu. Saya pesan semua. Sebab kita tak kenal orang lain. Situ pasal dalam hadis Nabi, bukan mestinya saya tidak. Tapi ingat, Nabi kata, bukan daripada kalangan umatku yang tidak menyayangi yang kecil di kalangan kita, kasih anak-anak kecil, kemudian menghormati orang tua-tua di kalangan kita, walam ya'rif li'alimina haqqah. Dan yang hujungnya hadis yang kuat, hadis yang sahih. Dan dia tidak mengenal, dan dia tidak cuba usaha untuk mengenal orang-orang alim di kalangan kami hak mereka. Maknanya hak mereka yang paling besar apa dia? Pergi mengaji dengan dia lah. Dan tidak bersangka buruk. Kecuali kalau Zohir nampak contohnya saya jalan, tiba ada perempuan lalu, saya datang tepuk punggung dia. Yang itu kau kejar. Kau kejar, kau ikat dia buat macam Masuri. Tapi Masuri bagus, dia kena fitnah je. Itu tak betul lah. Ini tak ada apa-apa main sebut sebab terikut dengan isu-isu semasa ni. Memang ada yang tak betul, tapi jangan salahkan kalimah ulama itu. Itu ulama yang tidak betul. Orang lain tak betul. Kita terdedah daripada benda-benda ni masih terdedah. Kan itu maulid-maulid yang dibuat masjid, berkat dia besar. Sebagaimana para ulama kita, Imam Allah Sallallahu Muhammad di bulan Rabiul Awal, Imam As-Sakhawi, kemudian Imam Ibnul Abidin, kemudiannya Imam Sayuti mengatakan apa? Ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a fihi al-maulidin nabawi tiadalah rumah atau tempat atau masjid yang dibaca maulid Nabi, qiraatul maulid, berselawat kepada baginda Rasulullah. Ini Imam Sayuti. Siapa dia? Imam Jalaluddin Sayuti. Tafsir ini digunakan sekolah-sekolah agama seluruhnya. Bawah kerajaan tadi tafsir Jalalain. Dia mengatakan apa dia? Sesiapa yang membaca maulid itu dengan tujuan menunjukkan, menzahirkan kegembiraan hadirnya Nabi Muhammad dalam hidup kita, dalam kita menjadi umat dia, dan gembira dengan kelahiran Nabi SAW, dan menunjukkan syukur dengan membaca maulid. Kerana para ulama tulis kat dalam tu menunjukkan sejarah Nabi dan sebagainya, memuji Nabi SAW. Maka jika dibaca yang demikian itu, illa haffatil malaikatu dzalika
ahlal makan. Apa ni? Ahla dzalikal makan. Illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan. Kata Imam Suyuti, hasil fahaman dia daripada Quran dan hadis, tiada bila dibaca benda itu, tiadalah yang berlaku bukan tiadalah berlaku, akan akan diliputi dengan sayap-sayap para malaikat tempat itu. Maksudnya ahli tempat itu. Kalau masjid buat, yang tak datang pun dia orang dapat rahmat itu. Wa ammahumullahu birrahmati wa ridwan. Tapi jangan mestilah yang duduk dalam majlis lebih banyak lagi dapat daripada yang tidak datang. Tapi bila kita buat kita menunjukkan kasih kita, mudah-mudahan yang lain Allah beri petunjuk. Yang sedang lakukan maksiat, berhenti maksiat ya, dengan sebab kita membaca Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita dulu buat tu. Cuma betul ke tak betul? Dulu duk baca macam lebih kepada hiburan, tak bawa ingat Nabi. Bawa bagi makna. Lepas tu ada tazkirah tentang Rasulullah sebagaimana para habaib kita bawa, masya-Allah tabarakallah. Maka kita baca dan bagikan, dan baca tu macam berzanji. Kemudiannya matan Allahumma shalli ala Muhammad, Maulid tu Taibai, Imam Abdul Rahman Taibai, kemudian Al-Barzanji. Tu semua tu masya-Allah tu. Jangan tinggalkan. Selama ni kenal jauh-jauh selalu baca. Betul imla. Kan? Saya kat santam dulu selalu jadi problem. Tapi masa tu lebih kepada pertandingan apa sebagainya. Datangkan maksud yang sebenar supaya dapat. InsyaAllah. Jadi rasa terima kasih menunggu. Jazakumullah khair dan sangka baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkati kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan pengajian kita, dan Allah berkati semua ustaz-ustaz yang mengajar di sini. Dan cuma saya nak berpesan kepada EJK, saya sebagai guru, bila memanggil guru-guru yang datang, rujuk para ulama supaya guru itu datang dengan manhaj yang sama, dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah dan bermazhab. Kalau tidak, orang awam akan keliru. Macam yang saya tegur satu tempat di Melaka, saya balik ceramah di Melaka, saya tegur. Alhamdulillah dia dah betulkan. Sebab ada ustaz yang dipanggil, dia mengajar pula, dia kata ni niat ni, lafaz niat ni. Ulama ni cakap ni, ulama ni kata ni, Imam Syafi'i aja kata sunat. Jadi pandangan saya lebih pilih pada yang lain tu lah. Maka saya tak pilih Imam Syafi'i, mana tidak sunat lah benda tu. La ilaha illallah. Jadi Allah pening. Bila kita mari pula begini, jadi dia jadi pening. Jadi tolong supaya kita menjalankan amanah betul-betul. Sebab antum akan ditanyakan, akan dipersoalkan benda-benda ni. Jadi mudah-mudahan bincang dengan para ulama, ataupun kita ada qadhi, masya-Allah, rujuk qadhi. Bila nak panggil guru, bukan sekadar dia hanya dapat tauliah saja. Sebab tauliah ni macam-macam. Dia boleh egeh-egeh dapat tauliah, macam-macam. Siapa Imam Ghazali? Masya-Allah, Imam Ghazali ni ulama, dapat tauliah. Lepas tu dia bantai Imam Ghazali. Aku tahu lah, sebab kita ada tauliah. Yang ditanya orang boleh berlakon kat situ. Boleh taqiyah kat situ. Lepas tu lah kali dibawa pahaman. Tengok background. Mudah-mudahan Allah selamatkan kampung ini khususnya. Sebab saya pun pondok di sini, kan itu saya nak mudah-mudahan kita ni ada satu kesatuan pada pemahaman ilmu berdasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna bi nuril fahmi. Muliakan kami dengan cahaya kefahaman. وافتح لنا أبواب العلم, bukakan kami pintu-pintu ilmu, وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم, hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, ya Allah jadikan himpunan kami himpunan dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ada yang sakit di kalangan kami sembuhkan ya Allah. Kalau ada di kalangan kami yang sempit rezekinya, luaskan rezeki mereka ya Allah. Kalau ada di kalangan kami ya Allah yang tidak sihat, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang meninggal di kalangan kami selepas ini, maka kami semua di sini bersaksi matinya adalah mati yang baik, kerana kali terakhir kami berhimpun dengannya dalam majlis yang baik ini ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kepada Allah yang lemah daripada diri saya dan dosa-dosa saya, asbab dosa-dosa saya, minta maaf saya dekat sebab billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.